salam sejahtera. Kami dari Krut 10 Budaya Kesusanan ingin mematangkan projek kami iaitu program alam sekitar. Program alam sekitar ni kita tumpukan kepada golongan belia, golongan kanak-kanak dengan golongan dewasa. Kenapa ada program alam sekitar ini? Terutamanya masyarakat kekurangan kesedaran awam. Pelajar, guru dan masyarakat mungkin tidak memahami sepenuhnya isu-isu alam sekitar dan kepentingan pemeliharaan sumber alam. Selain itu, kesukaran melipatkan komuniti. Pada masa kini, masyarakat menggalakkan parti-parti aktif komuniti, termasuk pelajar, guru dan masyarakat luar sekolah mungkin merupakan satu cabaran. Objektif kempen program alam sekitar ini terutamanya meningkatkan kesedaran sosial. Dengan kempen ini dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap isu-isu sosial dan alam sekitar yang mempengaruhi masyarakat dan planet kita. Selain itu, objektif yang kedua adalah membentuk warga negara yang bertanggungjawab. Kita kempen ini adalah untuk membentuk pelajar sebagai warga negara yang bertanggungjawab, peka terhadap keperluan masyarakat dan memiliki keinginan untuk memberi sumbangan positif. Kami akan adakan 5 aktiviti iaitu bengkel alam sekitar, gotong royong, kita semula, kempen pemeliharaan sumber air dan ceramah tentang pemeliharaan hutan. Untuk yang pertama, bengkel alam sekitar, aktiviti bengkel ini termasuk pengalaman praktikal, simulasi dan latihan berkumpulan untuk membantu peserta berhubung dengan alam sekitar. Selain itu, dengan mengadakan lawatan lapangan dapat memberikan contoh dunia sebenar dan pandangan praktikal tentang cabaran dan penyelesaian alam sekitar. Bengkel alam sekitar ini dapat memberikan masyarakat kesedaran tentang alam sekitar melalui pembentangan dan perbincangan tentang isu alam sekitar semasa, kesannya dan kepentingan amalan lestari. Selain itu, dengan pembelajaran integrasi sains, geografi, kajian sosial dan disiplin lain dapat memberikan pemahaman holistik tentang isu alam sekitar kepada masyarakat. Dengan latihan penyelesaian masalah, menggalakkan peserta untuk sumbang saran dan membangunkan penyelesaian kepada cabaran alam sekitar dengan memupuk pemikiran kritis. Dengan menjemput penceramah tetamu pakar atau profesional dalam bidang alam sekitar dapat memberikan pandangan mereka yang perspektif dan pelbagai. Tambahan pula, projek hands-on melibatkan peserta dalam projek praktikal merupakan inisiatif yang bagus untuk menggalakkan penyertaan secara aktif. Akhir sekali, dengan memberikan sumber pendidikan kepada peserta iaitu bahan bacaan, dokumentari dan sumber dalam talian yang berkaitan untuk meneruskan pembelajaran selepas bengkel. Aktiviti yang kedua adalah aktiviti gotong royong. Gotong royong merujuk kepada semangat bekerjasama atau berkesamaan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas bersama-sama. Konsep gotong royong ni dapat mencerminkan sikap saling membantu dan bekerjasama untuk mencapai imbalan atau balasan yang sempadan. Gotong royong dapat memberikan informasi kepada peserta dari segi peningkatan kesedaran. Peningkatan kesedaran dapat menyedarkan masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan menguruskan sumber manusia secara berkesan. Selain itu, memperkuatkan hubungan antara generasi. Gotong royong ini dapat melibatkan pelbagai kelompok umur. Hal ini dapat memperkuatkan hubungan antara generasi dan generasi. Seterusnya adalah pembangunan sumber manusia. Sumber manusia ini dapat memberikan maklumat mengenai amalan hijau dan berkesanan penggunaan sumber manusia. Dan akhir sekali adalah pendidikan kebersihan. Melalui pendidikan kebersihan, peserta dapat mengetahui kesan positif terhadap kesihatan masyarakat termasuk menguruskan sampah dengan betul. Oleh itu, gotong royong ni dapat menggalakkan semangat dan kebersamaan, tetapi dia menjadi medium yang berjaya untuk menyebarkan maklumat dan pendidikan yang betul tentang impak positif dan kepentingan gotong royong kepada masyarakat.
Kitar semula ialah merujuk kepada amalan memproses semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Ia melibatkan tindakan pemisahan dan penukaran bahan buangan yang boleh digunakan semula kepada sumber semula jadi yang lebih efisien. Manfaat kitar semula ini dapat melestarikan sumber alam di mana masyarakat boleh menggunakan semula bahan-bahan yang telah digunakan sekaligus membantu melestarikan sumber-sumber alam semula jadi seperti hutan, air, dan mineral. Yang seterusnya ialah kitar semula dapat mewujudkan penciptaan ekonomi yang berkesan. Ia dapat membuka peluang pekerjaan yang baru yang mampu mencipta ekonomi berkesan dan pelbagai peluang pekerjaan kepada masyarakat. Selain itu juga, kitar semula dapat menggalakkan amalan penggunaan semula. Ia membantu menggalakkan amalan penggunaan semula dalam kalangan masyarakat, sekaligus membawa kepada pemikiran dan gaya hidup yang lebih lestari agar dapat mengurangkan pembaziran. Akhir sekali, dengan kitar semula, ia dapat mengurangkan pencemaran alam dengan membantu mengurangkan jumlah bahan buangan yang dibuang ke tapak pembuangan yang dapat menyumbang kepada pencemaran tanah, air, dan udara. Bukan itu sahaja. Aktiviti yang dilaksanakan dalam program alam sekitar kita ini juga mengadakan kempen pemeliharaan sumber air. Kempen ini membawa pelbagai manfaat kepada masyarakat, iaitu bekalan air bersih dan stabil. Kempen pemeliharaan sumber air ini membantu dan memastikan bekalan air bersih yang stabil bagi kegunaan harian masyarakat, termasuk air minum, pertanian dan juga dalam industri. Dengan pemeliharaan sumber air yang baik, sektor pertanian dapat menjamin keselamatan makanan melalui penyediaan air yang mencukupi untuk tanaman dan juga ternakan. Selain itu, peluang ekonomi juga dapat meningkat. Sumber air yang baik adalah asas kepada mengeksploitasi peluang ekonomi seperti pertanian, perikanan dan industri yang berkaitan dengan air. Seterusnya, kualiti hidup masyarakat juga dapat meningkat. Bekalan air yang baik memastikan kebersihan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses kepada air bersih untuk kegunaan harian seperti mandi, mencuci dan menyiram tanaman. Hujah saya pula mengenai pemeliharaan hutan. Hutan ni bukan sekadar tempat untuk tumbuhan-tumbuhan dan haiwan liar, tetapi hutan juga tempat untuk kita semua, masyarakat. Hutan mempunyai nilai yang amat penting. Kepentingan hutan kepada masyarakat adalah luas, merangkumi pelbagai aspek kehidupan harian, kelestarian alam serta kebahagiaan dan kesejahteraan kita semua. Pertama sekali, kepentingan hutan adalah kepelbagaian biologi. Hutan memelihara banyak spesies tumbuhan dan haiwan, memberikan makanan, perubatan tradisional serta mempengaruhi kualiti hidup manusia. Contohnya perubatan tradisional adalah seperti ginseng. Kedua, penjaga aliran air. Ini adalah berperanan sebagai penapis semula air jadi hujan, penapis semula jadi air hujan, menjaga sungai dan bekalan air bersih kepada masyarakat. Juga mencegah pengorosi tanah dan banjir. Ketiga, aspek ekonomi. Hutan akan memberikan kita kayu, getah, sumber pendapatan dari hasil hutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi tempatan melalui pelancongan. Contohnya di Gunung Kinabalu, di Sabah, iaitu di Gunung Kinabalu adalah antara attraction yang paling besar di Sabah, dan benda itu akan membuatkan ramai pelancong datang ke Sabah. Keempat adalah warisan generasi.
Pemeliharaan hutan adalah warisan untuk generasi akan datang, memastikan kelangsungan khazanah alam yang memberi manfaat kepada kini dan masa depan. Contohnya anak-anak kita di masa depan dapatlah tengok hutan-hutan yang kita jagalah, yang kita simpan. Tak kalau kita nak bagi anak-anak kita tak dapat tengok kan macam mana rupa hutan, macam mana rupa pokok yang dalam hutan banyak-banyak. Dan terakhir sekali adalah langkah pemeliharaan. Kesadaran masyarakat, pendidikan alam sekitar serta dasar-dasar kelestarian adalah kunci untuk menjaga hutan dan manfaatnya kepada manusia. Oleh itu, kesedaran akan kepentingan pemeliharaan hutan perlu dipertingkatkan, melibatkan masyarakat dalam usaha pemeliharaan hutan, meningkatkan pendidikan alam sekitar serta melaksanakan dasar-dasar yang mengutamakan kelestarian menjadi kunci untuk memastikan keberterusan hutan dan manfaatnya kepada masyarakat pada masa kini dan masa depan. Program alam sekitar dapat memberikan kesan positif kepada masyarakat. Kesan positif yang pertama ialah dapat meningkatkan kesedaran masyarakat dengan usaha memberi pengetahuan tentang kepentingan dan impak tindakan mereka terhadap alam sekitar. Ini melibatkan penyampaian informasi mengenai isu-isu alam sekitar, ancaman kepada kepelbagaian biologi, dan cara-cara melibatkan diri dalam tindakan pemeliharaan alam sekitar. Kesedaran yang tinggi membantu masyarakat membuat keputusan serta bertanggung jawab terhadap alam sekitar. Kesan positif yang seterusnya ialah dapat mengurangkan risiko bencana alam, iaitu dengan melakukan langkah-langkah seperti pemeliharaan kawasan padan air semula jadi, penanaman pokok yang sesuai bagi mencegah tanah runtuh, dan penyusunan komuniti yang berdaya tahan terhadap bencana seperti banjir atau tanah runtuh. Dengan melaksanakan aspek tersebut, masyarakat dapat mengelakkan ancaman alam sekitar yang berpotensi merugikan. Kesan positif yang terakhir ialah dapat mempromosi amalan mesra alam yang mendukung kelestarian alam. Ia termasuk menggalakkan penggunaan produknya mesra alam, meminimalkan pembaziran, dan menyokong inisiatif yang merangsang pemeliharaan alam sekitar. Tujuan ini adalah mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan positif. Program pendidikan alam sekitar ini tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan, tetapi membentuk individu yang memiliki kesedaran dan bertanggungjawab. Impak positif dalam program ini meluas ke beberapa aspek kepada pelajar dan masyarakat. Antaranya ialah kontribusi kepada dunia yang lebih mampan dan harmoni. Pelajar yang terlibat dalam program ini dapat menyumbang kepada usaha menjadikan dunia ini lebih harmoni dan mampan. Selain itu, persiapan untuk cabaran alam sekitar. Melalui penyertaan program ini, pelajar menjadi lebih bersedia menghadapi cabaran alam sekitar dan mampu menyumbang kepada solusi mampan untuk isu-isu lingkungan. Selain itu, mereka juga dapat membangunkan kemahiran kritis dan kemahiran hidup. Pembelajaran alam semula jadi ini juga membantu pembangunan kemahiran hidup seperti bekerjasama, kepemimpinan dan penyelesaian masalah. Oleh itu, program pendidikan alam sekitar ini dapat membentuk individu yang tidak hanya berpengetahuan tapi juga mempunyai sikap bertanggungjawab dan aktif menjaga kelestarian alam sekitar. Impak positif ni hanya berkebekalan kepada peringkat individu tapi juga memberikan sumbangan yang berharga kepada kelestarian bumi secara keseluruhan.